yang mulia ini amrun lazimun, merupakan satu perkara yang mesti. Kemudian wasyartun la budda minhu, syarat yang tidak dapat tidak, mesti ada untuk linnajat minannar, untuk kita bebaskan diri daripada neraka, wal fawzu bil jinnah, dan untuk kita dibawa ke syurga. Boleh tuan-tuan ya? Akhlak mulia. Sebab tu ada satu kisah ni, tuan-tuan, kisah ni saya baca itulah sebab tuan-tuan dah biasa dengar. Ja'a fil hadis anna ba'dal muslimin qala li Rasulillah. Dia telah datang dalam sebuah hadis, sebahagian daripada orang Islam telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna fulana, bahawa sesungguhnya ada seorang perempuan tasumun nahar wa taqumul lail. Ya, perempuan ini tuan-tuan sekalian berpuasa pada siang hari, wa taqumul lail, berqiyamul lail pada waktu mana, wahya sayyi'atul khuluq, tetapi akhlaknya terlalu buruk. Tu'zi jirana bilisaniha, ya, dia selalu menyakitkan jirannya dengan lidahnya. Mulut apa dia buat laser tu apa? Jiran ni sakit telinga, dia sakit hati dengan sebab dia mulut. Bukan masalah apa pun, masalah mulut. Bila mana ditanya kepada Rasulullah perkara sedemikian, Rasulullah jawab apa tuan-tuan? Qala la khaira fiha, tidak ada kebaikan sedikit pun pada diri seorang perempuan itu. Tasumun nahar, puasa siang hari, maknanya dia ni jadi ahli puasa. Puasa apa siang hari tuan-tuan? Puasa sunat. Malam-malam, wa taqumul lail, dia ni orang yang mendirikan malam, menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Tapi Nabi jawab apa? La khaira fiha, apa yang dia buat tu tak ada sedikit pun kebaikan. Kemudian hiya min ahli nar, dia salah seorang daripada ahli neraka. Sebab apa tuan-tuan? Ini sebabnya. Kaki dia, tangan dia, mulut dia boleh jadi tertuskan dengan sebab bangun malam-malam baca Quran dan sebagainya, tapi tak ada kebaikan sedikit pun sebab akhlak buruk. Daripada hadis ini ulama mengatakan kepada kita bahawa inilah untuk menyatakan dengan tegas bahawa syarat yang tidak mesti ataupun mesti syarat ini iaitu husnul khuluq. Ini kedudukan daripada, moga-moga Allah rezekikan kepada saya, rezekikan kepada kita semua dan kepada seluruh anak cucu kita akhlak yang mulia, ya, agar mendapat syarat untuk layakkan kita ke syurga. Allah, tuan-tuan, dunia hari ini subhanallah, ya, dunia hari ini wallah a'lam, kita tak sebut nama kita, tuan tak bersedia maklumkan, ya, dunia hari ini, dunia yang kita berada dalam suasana yang cukup sukar untuk kita jaga akhlak. Kerana contoh-contoh akhlak yang tuan-tuan masalah itu banyak kan. Baik, sabi'an, ya, sabi'an kita baca yang ketujuhnya. Kenapa dikatakan akhlak ini diletakkan pada satu kedudukan yang tinggi? Yang utama, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u rabbah bi an yuhassina khuluquhu. Baik, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yad'u rabbahu, ya, Nabi ini tuan-tuan sentiasa berdoa kepada Allah. Yad'u ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni maknanya hal keadaan sekarang dah sampai berterusan. Yad'u, ya, mustaqbal. Sentiasa berterusan berdoa kepada Allah bi an yuhassina khuluquhu, supaya Allah memperelokkan dia punya akhlak. Nabi ni tak payah cerita dah tuan-tuan, Allah dah puji dah dia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, Syekh saya bagi tahu, Syekh Rahimuddin tuan-tuan sekalian, dia hurai Allah guna kalimah azim. Biasanya akhlak ni karim. Al-akhlak al-karimah, akhlak yang mulia, biasanya diguna pakai akhlak yang mulia. Tapi Allah puji Nabi dari sudut akhlak, Allah tidak guna mulia, Allah guna azim. Azim ni salah satu daripada nama Allah. Kita nak terjemah apa sebenarnya? Kalau kita biasa kita terjemah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Azim ni bukan akhlak mulia yang baik, tuan-tuan, tapi maksud akhlak yang teragung, terhebat. Jadi tak tahu betul tak betul dengan bahasa kita dah. Tapi Allah guna kalimah azim, wa huwal aliyyul azim. Dialah Tuhan yang maha besar, yang maha agung. Maka akhlak Nabi digambar dengan azim. Sebab ada satu lagi Syekh saya cerita tuan-tuan, bagi tahunya Allah kata dalam Quran, azabun azim, azab yang besar. Maka ditanya satu soalan, kalau Allah sendiri menggambarkan azab itu besar, besar mana azab itu? Cuba buat gambaran. Siapa lagi lebih besar pada Allah? Mana ada sesuatu yang lebih besar pada Allah, sebab Allah itu maha besar. Mana lagi ada benda yang lebih agung, yang lebih hebat lebih pada Allah? Mana ada benda lebih hebat pada Allah, sebab Allah itu yang maha terhebat. Tapi bila mana Allah yang terhebat itu menggambarkan azab yang cukup hebat yang akan ditimpa ke atas manusia
manusia-manusia yang derhaka, besar pun azab itu. Macam saya katakan, kita sifatkan satu gunung itu besar. Biasanya gunung itu lebih besar pada kita, baru kita kata benda itu besar. Rumah itu besar, kerana biasanya dia lebih besar pada kita. Gajah itu besar. Tiba-tiba Allah yang maha besar menyifatkan benda itu besar. Allah yang maha agung tiba-tiba menyifatkan akhlak Nabi, akhlak yang teragung, yang terhebat, yang termulia. Setakat mana kemuliaan itu? Tetapi Nabi SAW untuk menggambarkan kepada kita bahawa akhlak suatu kedudukan yang terlalu besar dalam agama, Nabi yang begitu telah dipuji oleh Allah pun, Nabi minta kepada Allah secara berterusan agar Allah memperelokkan akhlak.